Soalan yang selalu orang tanya. Saya ni tak tahulah puan saya sensitif ke tak kulit saya. Saya rasa macam gatal-gatal sikit lepas pakai produk tertentu. Ada orang pula kata saya taklah sensitif tetapi dengan bahan-bahan tertentu saya sensitif. Bincangkan tentang sensitif ni kan, bila kita bincang tentang sensitif ni kan, kita kena faham satu benda tau. Isu sensitif ni, kulit ni, pada kulit ni, dia bukan ya atau tidak. Dia adalah a whole spectrum. Bila saya sebut spectrum, it can be dalam range yang rendah. Ada orang senang sedikit nak sensitif, tapi ada orang sangat mudah sensitif. So dalam video ini saya nak bincangkan satu istilah. Tapi istilah ni sebenarnya tidak wujud dalam dermatology punya penterjemahan. Dia dalam dunia skincare untuk bagi orang umum faham je. Kalau saya cari research memang tak jumpa perbezaan perkataan ni, tapi saya rasa layak untuk dibincangkan kerana dia umum digunakan merujuk kepada situasi tertentu, iaitu apakah perbezaan di antara sensitive and sensitized skin. Glowy girls, glowy guys, hello. So topik kali ini adalah tentang kulit yang mengalami sensitivity atau keadaan mudah sensitif, atau kita pemudahkan lagi bahasa dia, keadaan kulit yang boleh bereaksi dengan memberikan ataupun menghasilkan gejala simptom-simptom seperti gatal-gatal, itching ya, burning, pedih-pedih, merah-merah. Merah-merah tu kadang-kadang dia datang ke pedih, kadang-kadang dia tak datang kepedihan, dia merah sahaja. Boleh jadi juga kekeringan sampai ada flakiness, ada kelupas-kelupas sikit kulit tu, rasa tegang pada kulit, ruam, jerawat, boleh jadi juga menyebabkan tekstur jadi tak rata, tekstur jadi tak cantik, kasar. Itu semua gejala-gejala ataupun tanda-tanda yang menunjukkan skin barrier kulit itu sedang lemah. Jadi bila skin barrier sedang lemah, bermakna kulit itu mudah alami sensitivity. Mudah tak nak faham? Mudah? Baik, kita bezakan ya, sebab memberikan kefahaman kepada anda ini adalah keutamaan saya. Saya sebut sekali lagi, walaupun di dalam jurnal dermatology punya paper jarang dibezakan ada sensitive sensitized skin, unless it is just a word lah. Dia macam jadi satu kata kerja ataupun noun, kata nama. Dia menunjuk sensitif tu kata nama, sensitizing ni kata kerja. Dia macam tu tau. So dia cuma perkataan membezakan. Basically dia tak berbeza dari sudut pilihan perkataan yang menjelaskan dua-dua keadaan. But if you read skincare blogs and tulisan-tulisan daripada internet, biasanya dia digunakan dua istilah. Okay. So, sensitive skin adalah, saya ulang balik, adalah mereka yang mempunyai reaksi terhadap persekitaran, bukan sekadar produk yang dia pakai, semenjak daripada dia kecil. Kadang-kadang boleh jadi semenjak dia pada lahir lagi. Dan reaksi ini timbul dalam bentuk merengsa, gatal-gatal, merah-merah, inflammation, ya. Dan sehingga boleh juga mereka ini yang ada kulit sensitif sejak lahir ini ada keadaan atau masalah kulit seperti eczema, rosacea, psoriasis dan lain-lain, ya. Dermatitis yang mana memang ada. Dia tak pakai produk lagi pun dah memang ada keadaan tu. Dia pakai, salah pakai, lagilah teruk. So kulit sensitif ni biasanya dia mempunyai struktur kulit yang tidak normal seperti orang lain. Ya. So epidermis dia mungkin boleh jadi nipis. Boleh jadi juga dia tidak mempunyai pigmen yang dalam kuantiti normal seperti orang lain that supposed to protect dia punya skin from UV ray. So bila dia kena cahaya UV, dia boleh sensitif. Kena habuk, boleh sensitif. Kena udara yang bertukar, baru jadi staff saya seorang dia cerita. Dia tak boleh kalau daripada bilik yang sejuk keluar panas, perubahan mendadak itu kulit dia merah-merah, gatal-gatal. Saya ada seorang sahabat musim jerebu. Musim jerebu, kalau dia keluar rumah, the particles in the air itu, bila dia terkena musim jerebu je, jerawat dia tumbuh, kulit dia merah-merah, gatal-gatal, merenyam rasanya. So that is sensitive skin. Tak pakai produk lagi. Belum lagi pakai produk. Jadi keadaan ini menyebabkan lagilah mereka berhati-hati bila nak pilih produk. Betul tak? So if you have that kind of skin, you have sensitive skin yang kita panggil naturally terjadi daripada situasi keadaan kulit anda yang skin barrier dia memang agak lemah.
gitu. Okey? Satu lagi iaitu sensitized skin. Apa pula maksud dia? Sensitized skin pula adalah kulit yang mana ada sesuatu yang dia buat pada kulit dia ataupun gaya hidup dia atau pemakanan dia yang menyebabkan kulit dia jadi lemah. Kemudian dia salah pakai produk itu pun membuatkan kulit dia bereaksi. Boleh jadi sama juga simptom dia, gatal-gatal pun boleh, merah-merah pun boleh, merenyam pun boleh. Tadi pada peringkat awal asalnya dia tak ada. Dia tak ada masalah begitu. Ya, sebagai contoh ya, saya ada klien yang mana dia pakai produk yang ada alkohol. Ya, alkohol, produk yang ada alkohol. Alkohol tidak jahat ya. Alkohol is not your skin enemy. Don't get that wrong, ya. So klien saya ni dia pakai produk yang ada alkohol, sedikit alkohol pada peringkat awal dia okey. Dia okey, sangat okey, muka dia okey, ya. But then dia sendiri dapati bila dia tingkatkan penggunaan produk tersebut dan pada masa yang sama tingkatkan dalam produk itu ada kadar alkohol yang lebih tinggi, kulit dia mula ada reaksi. So dia tanya saya, dia kata, kulit saya sensitif ke sekarang ni, dah jadi sensitif ke? Saya kata tidak, identify what is in your product. So dia bagi tahu what she found different, berbeza adalah produk yang dia pakai itu ada kandungan alkohol yang lebih tinggi berbanding sebelumnya. Tapi pada sebelumnya dia pakai juga alkohol tapi tak ada apa-apa kat muka dia. Bermakna apa yang mencetuskan di sini, kulit dia boleh jadi sensitif terhadap alkohol pada kadar yang tinggi dan penggunaan kekerapan yang tinggi, itu sahaja. So she stop using kadar yang tinggi, dia pilih yang rendah-rendah ataupun yang tak ada langsung dan dia jaga kekerapan kulit dia kembali normal. Understand? So dia punya kulit sensitif terhadap sesuatu pencetus yang mana boleh disebabkan salah guna dan dia hanya boleh dapati benda tu, dia hanya boleh perasan dia sensitif tu bila dia guna bahan tersebut. Bukan macam yang tadi tu. Tak sama. So sometimes it's safe to say this ya, dan malahan banyak mereka yang terlibat dalam bidang kecantikan kulit, dermatologist, esthetician percaya bahawa every one of us ada risiko kulit yang sensitif. We just do not know yet until kita pakai satu benda tu and then ada reaction. And kalau itu berlaku, jangan panik. Ya, ingat sahaja apa produknya, apa bahannya. So next time you want to be more careful when you use such product. Doesn't mean produk itu anda tak boleh pakai. Produk itu jahat untuk semua orang yang lain. Saya ada baca ada orang cakap, puan, kulit saya pakai retinol tu teruk muka saya. Bukan bermakna retinol tu tak bagus, ya. Kulit anda bereaksi terhadap penggunaan retinol pada kadar tertentu ataupun kekerapan tertentu atau mungkin cara pakai anda tu tak betul. Faham sekarang? So itulah perbezaannya. Both adalah sensitive skin. It's just that one you get it from birth, memang dah ada daripada genetik. So itu yang umumnya dipanggil kulit sensitif. Satu lagi, when you discover along the way, when you use produk, bila kita makan, ada benda menyebabkan kulit kita jadi gatal-gatal. So let's talk about apa produk yang anda boleh pakai kalau anda mempunyai kulit yang sensitif atau sensitized skin. Dua-dua pun. Ada tak pilihan yang mana anda nak legakan kulit, soothe the skin, calm the skin? Ada tak bahan-bahan yang anda boleh gunakan? Kalau kita cari bahan untuk kulit sensitif ni kan, biasanya kita memang akan cari bahan yang ditulis pada label sifat dia soothing. Akan dengar pun macam soothing, calming, moisturizing, hydrating, semua bunyinya tak bahayalah. Ataupun anda cari bahan-bahan yang bersifat anti-inflammation, antibacteria, anti-redness, antioksidan, anti sekalian ya, anti sekalian ya. Banyaklah makcik kena cari itu. So basically kita akan ada sifat semula jadi bila kita tahu kulit kita sensitif, we are going towards produk yang ada label-label macam tu. Usually bahan-bahan yang ada label macam tu ataupun ada sifat macam tu yang terkenal di pasaran adalah aloe vera, kan? Of course you akan terfikir satu tu aloe vera. And then kita boleh ada panthenol, allantoin. Inilah bahan-bahan yang ada sifat soothing dan calming. So saya nak perkenalkan satu bahan lagi sebab 3 bahan tu dah biasa, memang commonly known. Satu lagi bahan yang ada sifat soothing and calming ini ialah satu bahan yang bernama azulin. Azul ni dia diekstrak daripada pokok chamomile. Kalau kita dengar chamomile ya, teringatlah Allah, chamomile tea kan, sangat soothing. Chamomile tea sedapnya. So extract from chamomile ni menghasilkan
Azul ataupun Azulin lah nama sepatutnya. So ada kajian yang menunjukkan bahawa pada tahun 2014, kajian ni baru je lagi lah 7 years ago ya, yang menunjukkan bahawa Azulin ni dia ada keupayaan untuk melawan radikal bebas, meaning that dia antioksidan dah. Dia juga boleh melegakan keradangan kulit dan dia juga boleh, bila dia boleh lawan radikal bebas tu, dia juga bersifat anti penuaan. Doesn't sound nice? Sound nice, very nice. I would like to introduce, sebab Azulin ni produk yang rare tau, rare. Dalam pasaran tak banyak produk yang guna Azulin. Dan kalau ada pun biasanya susah nak dapat. So maybe you never seen any product yang ada blue punya colour, bluish punya azul punya colour. Ya, bukan bulu-bulu, blue. Korang telinga ya. I would like to introduce to you produk yang mengandungi range Azulin ini yang sesuai untuk kulit sensitif ataupun sensitized. Let's go. Anda yang mempunyai kulit jenis sensitif atau yang tadi kita sebut sensitized skin tu, nak cari alternatif selain daripada aloe vera, selain daripada panthenol, allantoin yang terkenal dengan sifat-sifat soothing. So macam saya sebut tadi, Azulin tu kan. So produk di depan saya ini adalah daripada L'Essential, mengandungi bahan yang kita war-warkan tadi tu, Azulin. Selain daripada itu, dia juga mengandungi aloe extract di dalamnya, ada green tea water dekat dalam dia, ada juga glycerin dan banyak lagi bahan-bahan yang bersifat soothing for your skin. Now, yang bestnya produk ini, dia dah ada label tau. Senang je nak tahu bila nak guna, mana satu nak guna dulu, mana satu nak guna kemudian. So you can see, it start with zero, the zero cleanser, and then dia ada toner dia, and then dia ada serum dia, and then dia ada triple cream ataupun moisturizer, and then sunscreen, and you can see the number 0, 1, 2, 3, D5. Don't tell me why, don't ask me why dia tak ada 4, okay? The product is just like that. Baik, so dia punya cleanser, kalau kita tengok letak dekat tangan, dia berwarna biru. Semua produk ni kalau tengok dia punya kandungan, dia punya texture, dia punya warna bahan itu, semua ada warna biru-biru. Kecuali sunscreen. Ada warna biru tapi very very light. Itu membuktikan Azulin tu memang wujud di dalam produk tersebut. This one cleanser, I like it so much sebab dia mengandungi bahan-bahan yang melegakan. Ada 5 bahan yang melegakan di dalam ini. Ada green tea extract, ada glycerin, ada aloe extract, ada Azulin tu tadi, ya, ada tea tree extract dan juga dia ada LHA. It's a kind of gentle exfoliant yang sangat lembut. So while it clean your face, at the same time dia juga membekalkan kelembapan. So nice kan? Right? You want something like that. You don't want something ada tight feeling and dry your face. Kemudian ada toner. So toner ini bagus untuk mereka yang mempunyai irritation on the face. Sebabnya dia mengandungi bahan yang lebih kurang sama macam pencuci muka tadi, tapi kita kena faham bila pakai toner it stays on the face. So dia boleh kawal minyak. Dia juga ada cooling effect. Itu seronok kan bila pakai rasa macam sejuk-sejuk. Sebab sifat cooling effect ni memang penting ya untuk kulit yang mengalami reaction. Ya. And kalau cerita pasal toner, kalau tanya pada saya, kalau toner yang hydrating, toner yang soothing ni letak je kat tapak tangan lagi bagus. So you get that maximum effect on your skin. Memang best ya. Ada banyak lagi bahan-bahan lain yang menarik, tapi all in all the toner focus on reducing irritation. So, sesuai tak untuk kulit sensitif dan kulit yang sensitized skin? Sangat sesuai. Next, they got the serum. Serum ni lagilah best, you know. Serum ni contain 7 type of peptide yang bertujuan untuk menggantikan peptide yang ada wujud di dalam kulit kita. Dan peptide ni sangat bagus untuk menggalakkan penghasilan collagen. Now, dalam kulit orang yang sensitif, ya, skin barrier yang rosak biasanya, kulit sensitif ni ada skin barrier yang rosak, yang terjejas ya. Peptide di dalam kulit tu dia terjejas juga, dia merosot. Pada masa yang sama, kehilangan air kerap berlaku pada kulit yang sensitif ni sebab skin barrier dia tak mampu menahan kelembapan ini to stay within the skin, stay dalam kulit. Jadi, anda memerlukan serum yang mana not only hydrate the skin dekat luar, but you want something yang go deeply. So
Toner alone boleh settlekan masalah dekat luar, but when you use serum, it goes deeper. Itu yang menarik dia. So dalam serum ini ada bahan seperti water lily extract, azulin tu pun ada juga, hyaluronic acid pun ada juga, dan dia sangat eksklusif punya packaging, ya. And warna biru-biru tau, jangan terkejut pakai nanti. Tapi jangan risau, lepas anda pakai muka anda tak jadi biru, ya. Buktinya saya lah, ya. Then you have moisturizer. Moisturizer ada glacier water dekat dalam dia, ada plankton extract dekat dalam dia, ada banyak lagi ekstrak-ekstrak yang lain yang tujuan utamanya adalah menguatkan skin barrier. So you know, moisturizer biasanya kita pakai, dia akan stay on top of the skin, and that is very important especially after you use serum. So lepas kita pakai serum, we want to seal all the good things yang serum dah bagi pada dalam kulit dengan menggunakan moisturizer. That's why you put moisturizer on top of the other product yang tadi tu. Okay, and of course tidak dilupakan sunscreen dia pun ada azulin tu juga. Itu yang best tu. Ya, sunscreen dia tak warna biru sangat lah. Dia punya biru tu light baby blue macam tu light je. But it's ada efek antioksidan. Selain daripada, of course, dia adalah physical sunscreen yang bagus, of course untuk halang sinar UV, tetapi dia ada antioksidan dan juga ada bahan yang very comfortable even for sensitive skin. So lepas kita pakai semua ni, terutama pada waktu siang, ini haruslah digunakan untuk menutup rutin itu. Now, what I would like to share with you, very important, when you use all this product, kalau dia datang dalam satu set, pakailah 1-2 minggu dulu, settle, lepas tu try satu-satu, try satu-satu, try satu-satu, try satu-satu, macam tu, ya. Bukan pakai semua sekali serentak. You want to know how your skin react and feel. That's very important, especially kalau anda mempunyai kulit yang sensitif. Okay, baik. So sebagai mengakhiri video ini, saya nak bagi tahu yang mana anda boleh memenangi satu set produk ini dalam size trial set. Kita nak cari satu pemenang yang mana anda meninggalkan jawapan, tolong di ruang komen tinggalkan jawapan kepada soalan yang saya nak tanyakan ini. Ya, dengar betul-betul, dan kepada jawapan yang betul itu kita akan randomly pilih seorang, ya, untuk memenangi satu set trial size produk daripada L'Essential ini. Soalannya ialah, apakah bahan berwarna biru yang saya sebutkan wujud di dalam semua produk L'Essential ini? Nyatakan jawapan anda di ruang komen. We will pick one winner. Alright, see you next time. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.